Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati Romo Ki Haji Anwar Mansur, Romo Ki Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, Romo Ki Haji Ahmad Habibullah Zaini, dan seluruh dzurriyyah Simbah Yai Abdul Karim Lirboyo. Kita hampir sampai di Maqbarah Syekhuna Muhammad Khalil. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sebagian tentang biografi beliau. Beliau lahir di Bangkalan pada hari Ahad Pahing tanggal 11 Jumadal Akhirah tahun 1235 atau bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1820 Masehi. Beliau merupakan putra dari seorang dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan agama Islam, yakni Kiai Haji Abdul Latif Basyaiban. Kalau secara nasab, beliau masih terhubung dengan Sunan Gunung Jati, namun tidak murni dari jalur laki-laki. Karena beliau terhubung pada Sunan Gunung Jati lewat Syarifah Khadijah binti Maulana Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Namun hal ini tidak mengindikasikan bahwa beliau bukanlah Habib, karena suami dari Syarifah Khadijah ialah Sayyid Abdurrahman Basyaiban atau ayah dari Sayyid Sulaiman Basyaiban Mojo Agung. Sejak kecil beliau sudah menampakkan keinginan yang besar terhadap mencari ilmu. Awalnya beliau mencari ilmu di wilayah Madura sendiri. Kemudian beliau melanjutkan rihlah ilmiahnya di Pulau Jawa. Salah satu pondok pesantren yang beliau singgahi untuk menimba ilmu ialah Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pondok Pesantren Kebon Candi, Pasuruan, dan Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Ketika menimba ilmu di Pondok Pesantren Pasuruan, beliau tidaklah bermukim di pondok sana, namun beliau bermukim di Kebon Candi, Pasuruan. Dan jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri ialah 7 km. Jadi setiap hari ketika menimba ilmu, beliau menempuh perjalanan pulang pergi sejauh 14 km. Namun beliau tidak menyia-nyiakan waktu ini. Setiap beliau melakukan perjalanan, beliau menghatamkan surah Yasin sebanyak 41 kali. Beliau setiap hari libur pada hari Selasa dan Jumat, beliau selalu menangis karena merasa diri beliau tidak istiqomah. Salah satu pondok pesantren yang beliau singgahi selanjutnya ialah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Genteng, Banyuwangi. Beliau selain menimba ilmu di pondok ini juga beliau menjadi buruh, yakni buruh untuk memanjat pohon kelapa. Setiap 80 pohon kelapa yang beliau panjati, beliau akan mendapat upah 3 sen. Namun hebatnya, beliau tidak menggunakan uang tersebut untuk beliau sendiri, namun beliau kumpulkan dan beliau tabung. Akhirnya beliau haturkan kepada kiai beliau pada waktu itu, yakni Kiai Haji Abdul Basir. Dan Kiai Haji Abdul Basir menolak dan mengembalikannya pada beliau untuk supaya dijadikan bekal ketika mondok di Makkah Al-Mukarramah. Selain mondok atau menimba ilmu di dalam negeri, beliau juga belajar di luar negeri, yakni Makkah Al-Mukarramah selama 4 tahun. Di waktu 4 tahun ini, beliau sering kali memakan kulit semangka dan juga hanya meminum air zam-zam. Hal itu beliau lakukan dalam rangka riyadhah dan juga manhan nafsu. Selama beliau ada di Mekah juga, ketika beliau ingin qada'ul hajat, maka beliau akan berjalan sejauh 6 km dan mencari tanah halal supaya bisa qada'ul hajat di sana. Ini beliau lakukan karena saking takzimnya beliau kepada tanah haram.
ketika beliau sudah pulang dari Mekah Al-Mukarramah, nama beliau tersohor di seluruh Nusantara, sehingga banyak sekali ulama-ulama atau muassis dari pondok besar di Jawa ini merupakan murid dari Syekhuna Muhammad Khalil. Salah satunya adalah yang sangat kita kenal, yakni Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syansuri, dan juga muassis Pondok Pesantren Lirboyo, yakni Kiai Haji Abdul Karim. Syekhuna Muhammad Khalil dengan Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo memiliki ikatan batiniah yang sangat kuat, karena Kiai Haji Abdul Karim sendiri telah mondok di pesantren Bangkalan berpuluh-puluh tahun, sehingga Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo berwasiat ketika hendak wafat, beliau meminta didoakan supaya diakui menjadi muridnya Syekhuna Muhammad Khalil. Beliau wafat pada malam Jumat Legi tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah atau bertepatan dengan 24 April 1925 Masehi. Itulah sebagian dari biografi Syekhuna Muhammad Khalil yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan mengetahui biografi beliau, rasa takzim dan mahabbah kita terhadap beliau makin besar, sehingga kita bisa termasuk dalam hadis al-mar'u ma'aman ahab. Sekian dari saya. Selamat menikmati perjalanan ziarah ini bersama Maziyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.